Itu topik kita pada hari ini. Tapi sejam pertama, saya ada satu sesi hari ini, kita akan buat analisa pasaran seperti biasa. Jadi sebelum kita mula, saya baca penafian dahulu risiko pelaburan. Kejap Phone ni dah silent pun dia bunyi lagi. Kejap. Macam mana silentnya? Okey. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi. Tahap lebih tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dengan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Waalaikumsalam Kimi. Nama saya Zulkifli Nur Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya dapat lebih daripada 20 tahun. Jadi kita buat dulu analisa pasaran kepada apa yang dijangkakan untuk movement hari ini. Jadi pada malam nanti kita akan ada Bank of Canada dijangka akan menaikkan kadar polisi, menjadikan kadar polisi di Kanada adalah sama dengan US. Jadi pasaran nak tengok kepada apakah bahasa yang digunakan oleh Bank of Canada. Adakah dia akan menggambarkan bahawa dia akan stop dahulu tengok kepada data ekonomi, ataupun Bank of Canada akan terus mengetatkan polisi dengan menaikkan kadar pada mesyuarat akan datang. Apa pun tak kisahlah apa yang berlaku. Yang kita nampak dan kita jangkakan dalam pasaran semasa untuk indeks, di mana low pada Oktober ni dijangka telah berakhir dan kita jangkakan bahawa low di sini dah establish. Kita ada movement yang dah break satu sekali lagi test satu trend line yang bermula sejak Januari. First break dia pull back. Jadi kita nak tengok second break ini, adakah dia berjaya break. Sekiranya ini gagal, kita mungkin akan melihat low di sini akan test sekali lagi. Tak adalah jauh macam tu. Akan test sekali lagi. Dan sebelum kita menjangkakan bahawa akan test satu lagi trend line yang bermula sejak Mac. Apa pun, tak kisahlah semua tu. Yang kita jangkakan berdasarkan, kita kena ambil basically kita ada few mapping yang kita boleh buat. Kalau setakat mapping, kita boleh ambil ini sebagai satu yang yang agresif. Okey, sekiranya ini berlaku, saya tukar color dulu kepada yang hijau. Okey. Ini adalah view yang agresif. Okey, ni ini view yang agresif. Dalam movement ini yang hijau ni, ini adalah negatif yen dynamic. Ini yang hijau Ini negatif yen dynamic. Negatif yen. Okey, di mana semasa ini berlaku, indeks membuat lekuk 3 ke atas. Okey, yen membuat yen sebagai single sedang melakukan momentum ke bawah, ini ke atas, some sort of lekuk 3 ke bawah. Okey, manakala untuk US dollar akan sedang melakukan some sort of pergerakan sideways. Okey, itu adalah negatif yen, di mana kita ada indeks yang membuat lonjakan laju. Okey, itu view pertama. View kita yang kedua, yang biru ni, kita akan ada satu lagi pergerakan ke bawah sebelum melakukan pergerakan ke atas. Okey, ini 1, 2, 3, 4 dan 5 sebelum melakukan satu correction yang lebih besar against low di sini.
Okey, itu yang biru. Yang biru ni, ini adalah kepada dollar dynamic. Ini adalah dolar. Okey, di mana dolar sedang melakukan some sort of lekuk 3. Manakala untuk indeks pula some sort of lekuk 1. Boleh? Yen pair akan bergantung kepada movement dan momentum UJ. Okey, ini adalah yang biru. Yang lebih negatif pula adalah ini akan melakukan test kepada trendline di bawah dan di sini kita akan ada decision dalam kawasan ini. Okey, dalam yang merah ni kita akan ada sama ada positif yen ataupun positif dolar. Mana satulah depending kepada UJ punya move. Sekiranya UJ ke atas dan itu adalah US dollar positif. UJ ke bawah itu adalah yen positif. Nampak? Sebab itu tak dapat cuma tengok satu pair, satu instrumen anda lukis edit wave. Tak dapat. Jadi mana satu kita nak ikut? Mana satu yang higher probability? Tu kita kena ambil decision. Mana satu yang lebih tinggi probability dia? Saya ambil yang hijau ni. Kenapa yang hijau saya jelaskan selepas ni. Saya ambil view yang hijau. Dan ini adalah view yang agresif. Kalau kita lebih ni, kita akan ambil yang biru. Merah tu kalau tanya probability, kalau tanya saya, yang hijau ni adalah sekitar 55%. Dalam mapping anda kena ambil satu. Mana satu yang lebih high probability. Semasa yang hijau ni 55% akan berlaku. Yang biru adalah sekitar 30%. Kalau tanya daripada sudut peratusan. Dan yang merah ni adalah sekitar 15% untuk berlaku. Masih boleh berlaku. So, saya kena ambil berdasar, kenapa saya katakan yang hijau tu adalah higher probability. Okey, kita lihat. Contohnya, sesetengah indeks seperti DAX dan juga FTSE dah break high ini. High di sini dah break, dah dipecahkan oleh FTSE, oleh DAX. Okey, ini yang saya maksudkan. Ini adalah FTSE. Kita ambil US 500 lah. US 500 tadi Dan ini adalah DAX sama lah. Okey. Daripada low yang sama, high yang sama, ini yang saya maksudkan. High di sini dekat US 500, dekat DAX dah break. High ini dah break. Dan breakout dia nampaknya berupa seperti 5 lekuk. Itu DAX. Kita lihat instrumen yang lebih yang juga membuat break. Satu lagi adalah UK 100. Ini adalah untuk UK 100. High yang sama, high yang ini, di sini, breakout. High ini. Sebab itu kita nyatakan bahawa ini besar kemungkinan akan buat benda ni. Boleh?
Jadi sekiranya kita ambil view yang ini bergantung kepada correction di sini ya. Sekiranya correction di sini melakukan pergerakan yang besar, ini boleh lagi test low di sini. Boleh? Sekiranya bergantung kepada correction di sini. Apa yang kita ada sekarang? Okey. Now, kita lihat kepada structure. Ini adalah US 500 dan kita melukis berdasarkan view yang tadi, di mana kita melihat bahawa pergerakan di sini dah mula melakukan yang hijau tadi. Okey, kita akan masuk some sort of 3 off 3. Okey, US 500. Yang sama, yang kita lukis, boleh tak trade dia? Tak dapat. Ya? US 30. Yang sama. Kita katakan bahawa kita akan masuk some sort of lekuk 3, off 3. 3 ni adalah pergerakan dengan momentum ya, dalam Elliott wave. Itu cara mapping. Nak pilih nombor apa kita nak pakai. Okey. US 100. Kita juga letakkan yang sama, di mana kita jangkakan di sini akan membuat some sort of 3 off 3. Bila ini akan dijangka berlaku? Okey, kita ada 2 yang breakout tadi, iaitu DEX. Dan DEX ni struktur dia tak jelas. Ini masih lagi boleh membuat pembetulan ke bawah. Sekiranya ini berlaku, then kita akan ada untuk US 100 ni akan membuat double against low ini dahulu. Boleh? Sekiranya DEX tadi break ke bawah. But semasa kita katakan disebabkan ini cuma dalam fractal ataupun pecahan ataupun subwave yang lebih kecil, kita katakan bahawa ini cuma akan test low di sini. Okey? Itu adalah untuk DEX. Kita lihat kepada yang lebih jelas, memberikan kita satu tempat untuk kita tunggu, iaitu kepada UK 100, di mana ini memberikan kita satu tempat yang kita boleh tunggu. Di sini nanti. 100% kat sini. Sebab itu saya katakan mungkin DEX akan ke bawah. Sebab kita tahu DEX dan juga UK 100 ini adalah DE 40 tadi. Dan ini adalah FTSE UK 100. Di time frame yang lebih kecil, struktur dia serupa. Okey, dan kita katakan bahawa ini mungkin akan break ke bawah. Ada kemungkinan. Saya tak lukis dulu, tapi itu tak tukar apa-apa. Sekiranya ini break, dia tak tukar apa-apa. Faham? Jadi apa yang dah ada set up? UK 100, DE 40. Sekiranya dia break ke bawah. Okey, sebab dia dah ada sequence. Maksudnya dah ada siri ya. Low, high, higher low, higher high tu dah wujud. Ya, untuk UK 100 contohnya, kita dah ada struktur ataupun trend yang kita boleh ikut. Low, high, higher low, higher high. Ini tengah
kita tengah menjangka berlakunya higher low. Di sini kita boleh tunggu. Apabila kita ada 3 lekuk di sini. Okey, itu untuk UK 100. DAX yang sama, di mana kita ada low, high, higher low, higher high. Sekiranya dia break ke bawah, ini memberikan kita kawasan untuk kita ikut trend. Jelas kan? Itu adalah untuk indeks. Dan disebabkan oleh pergerakan ini, saya tak dapat nak lukis JP225 ni terlalu agresif. Terlalu agresif macam ni. Kenapa? Sebab ini melengkapkan satu. Faham tak ini? The whole thing ni melengkapkan satu. Yang kecil-kecil dia, of course, dekat daily, akan ada negatif yen dynamic, but keseluruhan movement ini adalah dolar. Faham tak? Sebab selagi kita masih tandakan satu. Macam mana kita nak jadikan dia 3? Keseluruhan ni jadi yen. Kalau kita nak jadikan dia yen, ini adalah satu hitam. Ni satu hitam. Satu hitam. Ni 2. Dan 1, 2, 3 ataupun satu biru. Satu biru. 2 biru. Dan ini lain. Ini lain cerita. Ini adalah trend yang amat laju. Ini adalah 3 dalam 3 kepada yang besar. Itu beza dia. Mapping. Itu beza dia kepada penggunaan fraktal. Ya. Kita rujuk yang di bawah ni. Kita ada 2 cycle. Bawah 2 cycle, kita ada primary. Iaitu 1, 2, 3. Yang ditandakan dengan 2 sengkang ataupun bulatan. Ya. Lepas tu anda ada intermediate. 1, 2. Maksudnya yang kita tandakan ni 1, 2, 3, 4, 5 melengkapkan satu hitam. Faham tak? Jadi kalau dia 1, masih ada kemungkinan untuk dolar. Apa yang boleh mengubah kita punya mapping ataupun fraktal tu? Sekiranya dolar di sini merupakan benda lain. Maksudnya dolar ni ini tak wujud. Kita akan ada di sini naik ataupun buat lekuk 5. Dia tak jauh macam ni. Ini habis dan dolar start naik. Tapi naik dia melengkapkan 5, di mana ini membenarkan untuk UJ naik ke atas. Untuk UJ lengkap di sini dan naik ke atas. Ingat, apabila kita dalam 3 of 3, yen dynamic, negatif yen dynamic, UJ naik ke atas, dolar sideways ataupun diagonal lekuk 5 ke atas. Boleh faham? Semasa kita masih lukis dia ke bawah. Ini merupakan 3 of 3. Tapi melengkapkan 1. Boleh? Tu the whole chart ni bercerita benda tu. Kita masih jangka ke bawah sebelum kita mengenai satu support. Sebab itu, the whole thing dekat sini akan cuma melengkapkan 1,
2, 3, 4 dan 5 melengkapkan satu hitam. Tu beza dia. Sekiranya kita ada UJ tadi naik ke atas dan terus naik ke atas, dan ini akan ditandakan sebagai satu hitam, dua hitam, dan kita some sort of 3 dalam 3 dalam 3. Tu beza dia. Tapi ini amat-amat agresif kalau kita lukis macam tu. Tu saya tak dapat. Itu satu lagi view yang terlalu agresif bagi saya. Boleh tak dia berlaku? Boleh. Tapi itu terlalu agresif. Jadi kita ambil yang agresif tapi kurang sikit. Di mana keseluruhan ini merupakan some sort of, dalam ni akan ada yen dynamic, tapi besar dia merupakan dolar. Satu contoh macam pagi tadi kan Atirah tanya kan, ini apa dynamic apa kan. The whole thing ini, the whole thing di sini masih merupakan dolar. Satu. The whole thing kat sini. Boleh? Itu bahasa macam mana baca chart ni Macam mana kita baca chart ini berdasarkan distribution system, berdasarkan kepada kita nak guna fractal apa. Benda tu yang ambil masa untuk nak faham dia. Esok kita akan start dengan structure market. Tapi hari ni saya terangkan awal macam mana kita tentukan ni 1, 2, kenapa tak guna 1 hitam, 2 hitam, tak salah pun. Tapi kalau kita tandakan 1 hitam, 2 hitam, itu kita punya cerita. Jadi sebab itu kita ambil ini adalah subwave melengkapkan satu. Sebab kita masih lukis US dollar ke US dollar masih ada bounce. Okey, bila ini berlaku, UJ ke mana? Bila ini berlaku. Bila ini berlaku nanti. Itu adalah lekuk C dalam UJ. Di sini. Lekuk C ni dalam UJ. Tu kaitan dia, structure dia. Okey, so untuk apa setup yang kita ada UK 100, kita ada DAX. Kenapa JP225 ni saya masih lukis ke bawah dalam correction ke bawah, yang besar dia ke bawah, disebabkan jangkaan UJ tadi, di mana itu adalah kekuatan yen, bukan kelemahan yen. Yen yang mendaftar. Jadi kita akan lukis sebagai segitiga dahulu. Boleh tak ni lengkap di sini dan keseluruhan ini merupakan 1, 2, 3, 4, 5. Boleh? Kalau kita lukis macam ni, itu adalah view bahawa ini 1, ini 2. Dan seterusnya ini adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. Itu view yang agresif tadi. Tu cerita dia. Kalau saya lukis macam tu. Okey. Span 35 sama seperti apa yang kita nampak dekat FTSE, sama seperti apa yang kita nampak dekat DAX, di mana low, high, higher low, higher high dah ada. Sekiranya ini break, sini pun merupakan satu setup. Tak break, tak ada. Itu adalah untuk span 35. Hopefully dia break lah. Tengok malam nanti. UJ.
UJ kita jangkakan bahawa sama ada ini masih lagi B. Di sini saya boleh lukis macam-macam. Masih lagi B. Okey, di mana ini kita akan lukis sebagai flat. A, B, 1, 2, 3, 4 dan 5. Bergantung. Kalau ini break, ini tak ada set up. Ini sideway market. Biarkan dia. Sekiranya itu berlaku dan mana-mana yen pair, sekiranya kita nampak yen pair lain, break low di sini, break low ini, kita akan lukis macam tu. Di sini akan menjadi flat. Ni B, ni A, B dan seterusnya. Kita ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, semasa tak ada lagi yang break low. Kalau ada yang break low, kita akan lukis macam tu. Ini adalah untuk EJ. GJ pun yang sama. GJ akan break ke bawah. But ini adalah 3 lekuk yang ni ini adalah 3 lekuk untuk B. Maksudnya sini cuma kecil je. Ni macam ni. Boleh tak trade dia? Tak. Ini cuma kecil macam ni. Ni B ni. Dan seterusnya. Saya nak buy dari bawah ni nanti untuk EJ. Saya nak cari peluang sekiranya EJ ni drop bawah di sini nanti. Yang ini, yang dua ni. Tengah-tengah ni saya tak minat. Semasa saya minat mengumpul saham. Turun, kumpul. Turun, kumpul. Kalau anda perasan apa yang saya lukis untuk gold, apa yang saya lukis untuk copper, apa yang saya lukis untuk silver, kita sedang menunggu untuk membeli komoditi second round. Faham tak maksud saya? Okey. Ni GJ. GJ saya tak minat. Kalau nak untuk shorter term, kita jangkakan correction semasa akan menemui satu support. Sebelum kita melakukan pergerakan ke atas. Itu adalah untuk GJ. AJ pun yang sama. Support di sini dijangka akan test. Kita akan ada 3 lekuk ke bawah. Okay, dan ini adalah satu yang shallow. Kecil. Itu adalah untuk AJ. JPY pun yang serupa. Sekiranya ini break, kita akan buat dia sebagai flat. Nampak? Saya tunggu mana-mana yen pair yang break ini. Then kita akan tukar semua yen pair, especially untuk UJ ni menjadi flat. Ataupun UJ sendiri break. Okay? Dollar. Now, this is the tricky one. Ni yang tricky. Sama ada dia dah lengkap di sini dan kita melakukan pergerakan ke atas. Ingat, kalau ini bergerak ke atas, itu adalah view yang amat-amat agresif kepada saham. Saham juga akan naik. Indeks akan naik. Biasanya dolar ni naik macam ni, indeks jatuh. Tak. Sekiranya ini bounce ke atas, then kita akan katakan bahawa indeks melakukan 3 dalam 3. Of course, dia tak bergerak satu straight line. Sekiranya dolar ni mula dan tamat di sini. Tamat di sini. Satu, saya tak minat untuk nak long ataupun nak short dolar semasa.
Euro US dollar yang sama. Kita masih menyangkakan flat 1, 2, 3, 4 dan 5. But ini boleh je direct ke bawah. Habis. Okey. Sama untuk GBP US dollar. Untuk USHEF pun yang sama. But ini boleh je start berkod 3. Ataupun habis. Tak nampak. View dia tak nampak. Mana satu. Ini kita boleh lengkapkan sebagai 1, 2, 3 WXY. Dan ini dah start jatuh ke bawah. Ataupun ini seperti yang kita tandakan. Okay. So, nothing untuk saya. Kepada USHEF di situ. Sekiranya nak trade, kalau dia sampai kat 2 ni, ke atas ni, break high di sini, ini ada set up. Break high ini, ini ada set up. 1, 2 dan 3. Maksudnya tarik Fibonacci dekat H1 tu, ni dah break Dan anda boleh tunggu di sini. Stop loss atas 1618. TP adalah 3 lekuk di sini. Itu adalah untuk USHEF. Hanya jika dibuat satu lagi high. Okey, bukannya kalau dia jatuh dari sini, bounce ini tak ada trade. Faham tak? Sebab ini boleh jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan kita lengkap US dollar. Saya nak tengok satu lagi high. Ini ada set up untuk USHEF. Hanya jika dia break satu lagi high. GBP US dollar ini adalah lekuk 5. A, B dan seterusnya C. Okey, itu GBP US dollar. US dollar CAD, satu lagi ke bawah. 2 lagi ke bawah. Itu UCAD. Sebelum kita menemui support dan US dollar bounce. AUD US dollar pun yang sama. Dijangka akan menemui satu resisten sebelum membuat pembetulan yang lebih besar. NZD US dollar pun serupa. Okey, now seperti yang saya sebut tadi mengenai pergerakan komoditi. Kalau perasan, saya tukar chart dia sebab kita nak trade. Gold saya tak minat pada semasa. Ramai yang cuba untuk trade sebatang candle. Tak payah. Sekejap lajak ke atas, sekejap lajak ke bawah, pening kepala. Itu tandanya dia dekat hujung structure. Gold di sini. Okey. Sekiranya membuat pembetulan, bagi mereka yang agresif, sini adalah peluang untuk membeli. Dan lekuk yang sama kepada ini. Cerita yang sama untuk yang itu. Wassalam, Kristianto. Sekiranya gold di sini membuat satu lagi high, ini mungkin akan melengkapkan satu lagi high. Okey, sebelum gold membuat pembetulan yang lebih besar, dan sini akan membuat pembetulan yang lebih besar. Ini memberikan peluang untuk kita membeli bearish sekali lagi, ataupun untuk anda trade gold apabila correction berkenaan tamat. Ini maksud saya untuk bearish. Kita sedang menunggu structure ini tamat. Okay, so this move. Faham?
Okey, ini adalah untuk Barrick. Saya akan cari Barrick sekali lagi untuk membeli dia. Boleh Kristianto? One market. The concept of one market. Everything sama. Silver pun saya tukar supaya kita habis kepada satu lagi ke atas. Sekiranya ini berlaku, ini adalah peluang untuk membeli silver. Okey, ataupun syarikat-syarikat berkaitan. So, a bigger correction is expected selepas satu lagi high untuk semua ni. Termasuklah minyak yang sama. Yang sama. Dan copper yang sama. Okey, minyak saya mungkin akan tukar cat dia. Ini adalah satu hitam. 2. Dan satu merah. 2. And sekarang ni kita dalam 1 and 2. Asalkan anda tak pergi short dia. Okay. Ataupun this one is 1, 2, 3, 4 and 5. 1, 2 and 3. Tak kisah. Kalau ini berlaku, it's better. Semasa saya lukis Elliott Wave kat dia. Ni Elliott Wave punya lukisan. Okay, kalau dia buat diagonal di sini, macam mana kita tahu dia diagonal? Dia boleh bergerak dalam channel. Sekiranya itu berlaku, then kita akan cari peluang dekat syarikat-syarikat minyak. Asalkan anda tak pergi short minyak. Okay, sekiranya saham syarikat-syarikat dia menunjukkan struktur berkenaan. Faham kan kisah tu? Ini 3, ini 4, ini 5. Jadi, okay, if that happen, then ini akan buat correction yang besar. Bermaksud untuk minyak tadi, ini sebenarnya cuma diagonal. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 dan 3 merupakan peluang untuk membeli. Okey. Itu adalah untuk minyak dan syarikat-syarikat minyak. Cari peluang dekat komoditi. Tahun ni seriously. Cari peluang dekat komoditi. Okey. Itu bermaksud untuk Euro AUD ni masih ada pergerakan ni. Filter macam putih sangat. Lampu ni kot. Bagi kuning sikit. Bagi kuning. Okey, 2 dekat ni tadi. 2 dekat gold tadi ke bawah adalah benda ni. Okey, jangan cari untuk short Euro AUD. Jangan cari. Cari untuk short dia daripada atas ni nanti. Okey, ni biar dulu. Crosses biar dahulu. Euro GBP ini adalah super nest dia panggil. Ni adalah satu structure. 2 structure, 1 structure, 2 structure, 1, 2, ini yang pecut. Itu Euro GBP. Okay. Bagi mereka yang shorter term, anda trade dekat M5 ke, M1 ke, nampak 3 lekuk di sini. Sekiranya anda dapat identify 3 lekuk di sini, ini adalah peluang untuk membeli. Macam mana kita nak identify dia? Cari yang reset. Kita cari connector dia dulu. Kat mana? Mungkin sekarang ni tengah buat connector. Kalau dia kat atas sikit. Ni adalah peluang untuk membeli.
Bagi mereka yang shorter term, M5, M1, ada sundi. Okey. GBP AUD pun struktur serupa, di mana kita jangkakan bahawa pergerakan semasa akan menemui satu support. Kita sedang extend lekuk satu dia. Okey, cari peluang untuk short. Saya dah tadakan merah ni. Sini kita cari short. Dalam tengah-tengah ni jangan. Ini satu struktur. Ni dua. Maksudnya kita baru saja ada low, ada high. Nak trade dia, trade di time frame yang amat kecil. Okey, dan serupa yang kita tandakan untuk GN. Ini satu lagi ke bawah. Ini satu lagi ke bawah sebelum bounce lekuk 2. Okey, itulah untuk GN. Okey, Bitcoin masih ini mungkin adalah 3 ataupun dah lengkap. Tak kisah. Sekiranya dia membuat pembetulan kepada struktur ini, macam mana kita tahu dia pembetulan kali? Kepada struktur ini, dia reset, kita akan cari peluang untuk long. Ini bukan untuk trade ya. Ni something yang anda nak simpan. Ya, salam takziah Kimi. Lupa nak cakap nenek dia. Okey, 5 ni boleh lengkap. Sini boleh lengkap 5. Dan ini sebenarnya 1, 2, 3. Macam mana kita tak dapat nak confirmkan dia until reset ini berlaku. Ada nampak 3 lekuk, saya akan mula mengumpul Bitcoin. Sekiranya betul apa yang kita tandakan ni, dan ini akan lebih jauh. Alternatif dia, sini 3, sini 4, dan 5. Itu alternatif dia. Of which saya tak nampak. Kalau ini berlaku, indeks akan jatuh. Boleh? Okey. Last, kita tengok kepada ZN. Malam ni, tengah malam, awal pagi tadi kita ada Microsoft. Microsoft punya perolehan adalah lebih positif. Tengah malam ni kita akan ada Tesla. Ingat, Tesla ni, weekly chart dia dah sampai kawasan support. Ini adalah sama dengan ini. Wassalamualaikum. Okey. Sekiranya ini buat 1, 2, 3, 4, 5, lengkapkan 100%, ada kemungkinan, kenapa saya cerita Tesla dengan ni? Tesla tu under dia, under sektor ini. Ada kemungkinan untuk Tesla ni boleh break. Faham tak? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ni Tesla punya move. Dalam kawasan ni lah. Kalau dia break yang ini, habis. Saham-saham akan break Oktober punya low. Tak kisahlah cerita Elon Musk ke, Twitter ke, apa ke, Bitcoin ke. Saya setakat ini yang kita tahu, Tesla struktur dia lengkap. Boleh? Dia dah maksud lengkap tu, dia dah sampai 100% extension. Okay, itu adalah untuk saham Tesla. Jadi tengah malam nanti, pukul 5 pagi kita, ni Tesla. Tesla pada tengah malam nanti. Okay, sekiranya ni, dan saya jangkakan, berdasarkan struktur, ini akan buat pembetulan. Itu Tesla. Sebelum kita ada lonjakan balik. Jadi, ini yang akan tentukan struktur Tesla ni, yang kita akan tentukan
untuk confirmkan view awal kita tadi bahawa indeks merupakan ini. Okey. Merupakan pergerakan ini. Jadi kita akan tengok Tesla apa dia buat besok. Besok kita tengok Tesla sekali lagi. Apa jadi? Ataupun lusa, sebab dia umum tengah malam waktu market dah tutup. Boleh? So itu adalah view kita untuk whole market. Apa yang kita jangka, saya tak jangka US dollar akan kuat dahulu sehinggalah US dollar Sing dollar ni mencapai equal leg dia. Maksudnya ini weekly. Selagi ini belum sampai kawasan equal leg hampir, then masih ada kemungkinan untuk dolar tu buat 4 ini. Ini boleh truncated, maksudnya dia habis sini dan dolar naik ke atas. Ini sampai 618764. Ni boleh buat macam ni sampai sini. Sampai sini. Okey. Itu US dollar Sing dollar. Sebab ini, kenapa kita tengok dia? Sebab dia structure dia jelas. Ini adalah 3 lekuk punya pembetulan. Alternatif, ini adalah flat. A kat sini. Ini 5. Ini A, B, 1, 2, 3, 4, 5. Test low di sini. Itu alternatif. Okey. Tapi ini yang kita tahu, dia menghampiri kawasan support. Itu yang kita tahu. Tak ada soalan. Senang kerja saya hari ini. Jadi yang saya minat adalah kepada indeks, kepada saham, terutamanya saham-saham komoditi. Apabila komoditi pull back nanti, gold, silver, copper, itu masanya. Minyak. Okey. Kalau anda trade semasa, ia lebih kepada shorter term. Ya. Kita sedang peralihan sama ada pasaran akan meneruskan kepada yen dynamic, negatif yen dynamic ke atas ataupun kepada dolar dynamic. Jadi kita tengah-tengah peralihan tu. Mana satu? Boleh? Tak ada soalan, kita boleh break awal ni. Ataupun kita punya ni delay kawan. Saya pakai filter Nvidia Broadcast, mata duk tengok. Semacam je mata. Mata tak tengok pun tengok skrin. Padahal tak tengok. Tengok kamera. Apa wife bagi present birthday? Al-Quran. So far clear. Senang nak faham market cara ni kan, Hazim? Okay. Ingat DAX ni masih boleh buat kerja ini. Okay, masih boleh buat kerja ni. Apa pun yang kita tahu, FTSE sekiranya sampai dekat 2 ni, kita akan long dia. Tapi pelik je Kimi. Mata saya nampak pelik. Bulat semacam. Okey. Sini saya letakkan terus lah. Saya letakkan terus lah. Ni dah ada setup. Ni dah ada setup.
Saya biar kat situ lah. Okey, level dia saya tak dapat nak letakkan magnet untuk lukis, sebab kalau saya letak magnet, semua lukisan ni berterabur. Siapa yang guna MT5 tahulah macam mana. MT4 ataupun MT5 anda tahulah macam mana kan. Sebab tu anda tarik dan dapatkan level tu sendiri. Okey, maksudnya kita sedang menyangka ini adalah 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4 dan 5. Sebelum sekurang-kurangnya 3 lekuk di sini. Okey? Faham, Azim? Ni dah ada setup. Ini. Dex pun yang sama. Span 35 pun yang sama. Okey? Jadi yen pair seperti saya ceritakan tadi, ni hampir nak break. Kalau break, kita akan buat ni sebagai flat. Tapi flat dia cuma sampai sini. Saya tak dapat nak lukis yen pair ni terjun macam ni, sebab kita lukis indeks nak ke atas. Kalau yen pair break ini, indeks akan break ke bawah. Asalkan 2000 ke atas. Seeloknya 4090, tapi harga 4090 tak masuk akal waktu ni. Okey, Euro JPY mungkin akan break ke bawah. Akan break B ni. Kalau ia berlaku, dan kita cuma tukar ni sebagai flat. Semasa mungkin masih 2. GJ ada tak yang dah break? GJ memang jangka break. AJ belum. CAD JPY dah break. So ini adalah ini. Ini 1, ini 2, 3, 4 dan 5. Ini B. Jadi yang lain pun kita akan buat macam tu. Ini masih lekuk 2, ni tak apa. Dia ada room. EJ juga akan yang sama. Dan asalkan anda tak short dia. Selagi anda tak short. Oh, ni jatuh ke bawah, short. Belum. 1050. Dia series 2000 ke atas. Dan dapat yang anda nampak filter belakang saya ni yang apa? Yang blur, yang apa, mata lah, macam-macam lah. Tu adalah Nvidia Broadcast. Nama dia Nvidia Broadcast. Saya tengah test. Kalau okey, then kita tengok lah. Okey, ni akan dilukis macam ni. Ni bukan akan dilukis, dah dilukis macam tu. Dia adalah untuk Nvidia. Jadi kalau pakai AMD, dia tak dapat. AMD dia ada dia punya sendiri. Okey, boleh? Tak ada soalan. Simpelnya. 1050 tak dapat pakai broadcast. Saya nak upgrade, tapi apa? Tunggu harga masuk akal sikit lah. Faham? Sini adalah ABC. Dalam minor. XM reimbursement, mana ada? Saya pakai barang sendiri. Saya tak suka pakai barang orang kali. Company pun saya tak pakai.
kita bebas nak buat apa kan. Kalau pakai yang company punya, banyak restriction. Website ni tak boleh buka, ni tak boleh buka kan. Of course lah, kalau saya pun kan, bagi galih kan, saya nak galih pakai untuk XM je. Jelas? Clear? Tesla tengah malam nanti, esok kita tengok kalau ada apa-apa impact dia kepada, saya tak nampak lah kalau Tesla buat something lah. Apa yang kita nak buat, anda cari peluang, apa nak dibuat Nombor 1, untuk buy indices. Itu yang anda nak buat sekarang. Okey. Yang dah ada set up adalah UK 100, DE 40 ataupun DEX dekat XM GER 40. Pilih salah satu. Cash beli yang cash dan juga Spain 35. Ini yang kita ini yang dah ada setup. Betul. Okey, nombor 2. Anda juga akan tunggu kepada komoditi, terutamanya kepada saham syarikat komoditi. Okey. Apabila correction berlaku, 3 lekuk berlaku. 2 ni yang kita nak buat sekarang. Yen dan dolar belum. Dia duk interchange. Sebab kita besar dia dolar, kecil dia negatif yen. Kalau anda shorter term, anda nak cari untuk buy yen pair. Untuk shorter term. Okay, ni yang kita tengah cari. Yang dah ada, ini. Yang dah boleh tarik FIBO dia. Komoditi, kita masih menunggu kepada movement ini. Yang merah tu belum. Okay, bila 3 ni berlaku, dan kita akan cari peluang untuk komoditi. Terutamanya untuk beli saham-saham. Ini masanya anda nak kumpul. Awal tahun lagi The thing is, kita akan cerita pasal portfolio sebentar lagi Macam mana anda menggabungkan yang trading tu kepada apa yang anda labur. Lepas ni kita cerita. Siapalah pula pergi buat ni masa ni. Okey. Bukan hanya trading kosong ke tau. Yes, cross untuk shorter term. Untuk mereka intraday Boleh? Okey, kalau tak ada soalan, then kita rehat sekejap, then kita sambung kepada topik kita. Saya dah rangkumkan tu ni, jadi tak perlu kita nak lihat market lagi Chart seperti biasa saya update, kalau tak ada apa malam pun saya dah update kan. Besok lah. Tesla, kita tengok kepada Tesla. Sebab itu sebab Tesla adalah sebahagian daripada yang consumer discretionary tu. Sama ada yang consumer discretionary ni sama ada ini extend lagi ke bawah ataupun lengkap di sini. Sekiranya ini extend lagi ke bawah, then US 500 ada kemungkinan untuk test ini. Tu cerita dia. Faham? Kalau Tesla tu jatuh, lain-lain indeks jatuh, then
Itu gambaran kita. Bukan lagi yang atas ni. Dan ini. Boleh? Okey, kita break dahulu. Kita sambung balik selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lepas ni. Mula berdagang dengan lebih banyak modal.